Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama dengan saya lagi, Ustazah Huda dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Jadi sekarang ni Ustazah nak minta kamu semua buka buku teks Bahasa Melayu tahun 4 dan kita pergi kepada muka surat yang pertama. Sebelum ni Ustazah ada pesan kepada kamu semua kan, untuk baca muka surat 1 hingga 6. Jadi Ustazah harap kamu semua dah baca. Jom kita pergi pada muka surat yang pertama. Tema 1, kemasyarakatan. Apa yang dimaksudkan dengan kemasyarakatan sebenarnya? Mula-mula kita kena faham dulu apakah maksud masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan cara-cara mereka sendiri dan peraturan-peraturan yang tertentu. Maksudnya biasanya kalau hidup dalam masyarakat ni ada ketua yang menguruskan hal ehwal masyarakat tu sendiri. Jadi kemasyarakatan ni apa pula? Kemasyarakatan ni bermaksud aktiviti yang dilakukan secara bersama-sama ataupun aktiviti yang dilakukan dalam masyarakat tersebut. Jadi masyarakat ni contoh, kita hidup berjiran. Kita ada jiran sebelah, kita ada jiran depan, belakang. Jadi bila mana kita duduk dalam satu kelompok, itulah yang dinamakan sebagai masyarakat. Cuba kita tengok dalam gambar yang pertama, apa yang mereka buat. Mereka sedang bercucuk tanam. Jadi bila bercucuk tanam ni, mereka berkumpulkan. Jadi mereka ni tak semestinya dalam kalangan ahli keluarga. Mereka ni boleh jadi jiran-jiran, saudara mara, dan boleh jadi juga orang-orang kampung. Jadi bila mereka berkumpul dalam satu tempat melakukan kerja bersama-sama, itulah yang dinamakan sebagai aktiviti kemasyarakatan. Tengok gambar yang kedua pula. Gambar yang kedua ni di mana? Ni macam dekat airport ataupun dekat lapangan terbang. Kita tengok dekat lapangan terbang ni ramai orang kan. Jadi bila mana ramai orang ataupun manusia berkumpul di suatu tempat, itu kita boleh namakan sebagai kemasyarakatan juga. Jadi kita tengok gambar yang ketiga. Di mana ni agaknya? Di perpustakaan. Di perpustakaan juga ada ramai orang yang berkumpul. Ada murid-murid yang sedang membaca buku bersama-sama. Ada cikgu. Mereka melakukan aktiviti bersama-sama dalam satu kawasan ataupun satu tempat. Itulah yang kita boleh namakan sebagai kemasyarakatan. Baik, jom kita pergi kepada muka surat sebelah. Unit 1, jiran tetangga. Apa yang dimaksudkan dengan jiran tetangga? Jiran tetangga ni adalah orang yang tinggal berdekatan dengan kita. Tak semestinya orang yang di sebelah, orang yang di depan, orang yang di belakang. Juga kita namakan sebagai jiran tetangga. Jom kita baca sama-sama. Situasi yang pertama, Encik Gobi dan Encik Lim tinggal berjiran. Mereka tinggal di Taman Impian. Encik Husin pula baru saja berpindah. Pada hari pertama, Encik Husin telah dikunjungi Encik Gobi dan Encik Lim. Mereka berbual-bual sambil berkenalan. Jom kita baca dialog ni. Orang yang pakai baju warna ungu ni siapa? Selamat sejahtera, saya Husin. Ni adalah Husin. Saya baru berpindah ke rumah ini. Encik Husin baru berpindah ke taman perumahan ni. Kedua, pakai baju hijau ni. Selamat sejahtera, nama saya Lim Jun Seng. Rumah saya di hadapan rumah Encik Husin. Saya jurutera. Saya bekerja di syarikat Bina Jaya Sedidian Berhad. Ini adalah Encik Lim Jun Seng. Beliau tinggal di hadapan rumah Encik Husin dan bekerja sebagai seorang jurutera. Siapa yang ni pula? Selamat sejahtera, saya Gobi. Rumah saya di sebelah rumah Encik Husin. Saya guru. Saya mengajar di SK Seri Pertiwi. Ini adalah Encik Gobi. Encik Gobi tinggal di mana? Tinggal di sebelah rumah Encik Husin.
dan beliau adalah seorang guru. Baik, tengok situasi yang kedua pula. Encik Husin bersama dengan keluarganya di rumah. Apa dialog mereka? Adakah Hadif kenal jiran di sebelah rumah kita ni? Siapa yang duduk di sebelah rumah Encik Hadif ni? Siapa? Encik Gobi. Tadi dia kata sebelah rumah kan? Jadi Encik Gobi. Jadi jawapannya jawapannya apa? Ya, saya kenal ayah beliau Encik Gobi. Sebelum tu, siapa ni? Ni adalah Hadif. Hadif ni adalah anak kepada Encik Husin. Okey, seterusnya, siapakah pula jiran di hadapan rumah kita, ayah? Okey, siapa pula jiran di hadapan rumah Encik Husin? Okey, Encik Lim Jun Seng. Okey, jadi jawapannya adalah Lim Jun Seng. Jadi dah kenal jiran-jiran Encik Husin dan keluarga Encik Husin. Okey, seterusnya kita akan pergi ke muka surat 6. Okey, muka surat 6, tata bahasa. Yang tua dihormati, yang muda disayangi. Bermaksud bila mana orang yang lebih tua daripada kita ataupun orang yang lebih muda daripada kita, tak kisahlah sama ada dalam kalangan keluarga kita, ibu dan ayah, adik-beradik kita, yang penting kita kena hormat mereka yang lebih tua dan kita kena sayang orang yang lebih muda daripada kita. Kalau kita sedang bercakap dengan mereka, kita kena bercakap dengan perkataan yang baik, gunakan bahasa yang baik walaupun kita sedang marah sekalipun. Dan kalau mereka memerlukan bantuan, kita perlu ataupun mesti membantu mereka. Okey, kita tengok situasi ni. Ada dua situasi juga. Okey, Hadif dan adiknya Aina berbasikal untuk pulang ke rumah mereka dari kebun komuniti. Okey, tengok pada situasi yang pertama. Pulang dari kebun komuniti, mereka ternampak jiran mereka, iaitu Pakcik Ismail dan Makcik Mina. Jadi ini adalah Pakcik Ismail dan ini pula siapa? Makcik Mina. Mereka sedang buat apa? Berjalan sambil membawa 3 bungkusan besar. Bungkusan besar itu mengandungi sayur, ikan, ayam dan telur. Hadif dan Aina menyapa lalu bersalam dengan Pakcik Ismail dan Makcik Mina. Hadif dan Aina menolong membawa bungkusan milik warga emas tersebut sambil menuntun basikal. Hadif dan Aina menghantar barangan tersebut ke rumah mereka. Sambil berjalan, mereka berbual-bual dan bertanya khabar. Situasi yang kedua pula, di mana ni? Di rumah Encik Ismail, Pakcik Ismail dan Makcik Mina. Okey, situasi yang kedua. Hadif dan Aina berehat sekejap di ruang tamu rumah warga emas tersebut. Makcik Mina menghidangkan minuman untuk mereka. Makcik Mina memuji tindakan Hadif dan Aina yang sudi menolong mereka. Pakcik Ismail memberikan bekalan makanan kepada Hadif dan Aina sebelum pulang. Pakcik Ismail menasihati mereka agar berhati-hati semasa berbasikal. Hadif dan Aina bersalam dengan warga emas tersebut. Makcik Mina memeluk Aina dengan penuh kasih sayang. Okey, berdasarkan situasi pertama dan situasi kedua tadi, banyak sebenarnya adab-adab ataupun nilai murni yang kita boleh dapat. Antaranya yang pertama apa? Hadif dan Aina membantu Pakcik Ismail dan Makcik Mina membawa barang-barang yang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka kan dari tadi menunggang basikal, Hadif dan Aina. Tapi bila mereka melihat Pakcik dan Makcik berjalan kaki, mereka turun berjalan kaki menuntun basikal bersama-sama. Kiranya mereka bila dah dapat barang-barang tu, mereka tak adalah naik basikal dan terus tinggalkan Pakcik Ismail dan Makcik Mina, tapi mereka berjalan bersama-sama dengan Pakcik Ismail dan Makcik Mina.
Seterusnya, situasi yang kedua pula, apa yang Makcik Mina lakukan apabila Hadif dan Aina datang ke rumah? Makcik Mina menyediakan hidangan. Maksudnya mereka memuliakan tetamu. Jadi bila mana tetamu datang ke rumah kita, kita hendaklah memuliakan tetamu. Lebih-lebih lagi kalau tetamu tersebut sudah memberikan pertolongan kepada kita. Seterusnya, Makcik Mina memuji tindakan Hadif dan Aina yang sudi menolong mereka. Jadi Makcik Mina memuji, ataupun bahasa lainnya, apabila orang yang sudah membantu kita, kita wajib bagi tahu apa, kata apa, terima kasih. Seterusnya, Pakcik Ismail menasihati mereka agar berhati-hati semasa berbasikal. Bila nak balik, Pakcik Ismail bagi pesanan supaya hati-hati. Dan Hadif dan Aina bersalam dengan warga emas tersebut. Bila nak pulang, apa yang Hadif dan Aina buat? Mereka bersalam, minta diri. Jadi itu antara adab-adab ataupun nilai murni yang kita perlu amalkan dalam kehidupan seharian kita. Okey, itu sahaja. Kita pergi pula kepada kerja rumah. Okey, kerja rumah. Okey, kita tengok pada aktiviti. Menyenaraikan kata nama am berdasarkan teks dan gambar. Kemudian membina ayat menggunakan kata nama am. Okey, kalau kita lihat di sini, banyak sebenarnya kata nama am yang kita boleh dapat. Apakah dia kata nama am? Kita tengok kat sini. Kata nama am ialah perkataan yang merujuk kepada benda atau perkara yang bersifat umum. Contohnya, rumah, sungai, kereta, mimpi, basikal. Jadi banyak benda-benda ataupun perkara-perkara yang umum yang ada dalam gambar ni dan ada dalam situasi ni. Jadi Ustazah minta kamu semua untuk menyenaraikan kata nama am yang kamu nampak. Seeloknya dapat 5 pun okey. Jadi selepas senaraikan kata nama am, kamu hendaklah membina ayat menggunakan kata nama am. Ustazah nak kamu bina ayat daripada ayat tadi, daripada kata nama am tadi. Okey. Sebelum ni Ustazah ada minta kamu semua menyediakan buku tulis pemahaman dan penulisan. Jadi gunakan buku pemahaman untuk tulis tata bahasa. Tulis buku teks, latihan buku teks muka surat 6. Kemudian salin soalan ni dan terus senaraikan kata nama am, kemudian terus buat ayat. Selepas dah siap, tangkap gambar dan hantar pada Ustazah. Okey, setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa buat kerja sekolah dan ulang kaji pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.